Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal ya rabbal alamin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidh dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, marilah sama-sama kita ikuti ruangan pengajian malam kita seperti biasa. Kita akan sambung pengajian kita tentang perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, supaya kita boleh mengambilkan cara faham yang benar, yang betul daripada apa yang kupaskan oleh alim ulama kita daripada Al-Kitab was Sunnah, supaya kita itu boleh tupai bayangan mereka, supaya kita itu sampai kepada tujuan yang kita hendak pergi. Jadi setelah daripada kita berjumpa beberapa kali perjumpaan, jadi malam ni sampai kepada perkataan yang ke-27. 27. Tuhan itu apa nama ni, dia bawa data kala Tuhan lah sini, panggil iqtibas, ambil daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nak mengkemukakan kepada kita sebagai manusia. Tuhan kata lagu mana, tak apa, nanti kita tengok. Jadi dia kata tiap-tiap urusan di atas Tuhan tu jadi mudah. Tuhan tak ada berhajat kepada apa-apa satu. Tu maknanya gitu. Apabila kita reti kata benda tak ada jadi payah atas Tuhan, Tuhan tak ada berhajat pada gapo-gapo, kita boleh faham lah mana? Boleh faham kata Tuhan tu ada khususiat dia, ada sifat yang tertentu dengan dia,
adanya kuasa yang tertentu dengan dia, manusia nak tiru, nak buat serupa, nak buat semeh tak boleh. Apabila Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala datangkan dengan itu perkataan, dia nak takkid lagi. Dia nak menjelas lagi kata Tuhan kita ni, qala rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Laisa. Ni ayat Quran. Tetapi Imam At-Tahawi iktibas. Iktibas makna kata dia ambil ayat Quran buat jadi perkataan. Ini uslub yang ada dalam lughah Arabiah ni banyaklah. Banyak alim ulama kita buat macam ni. Iktibas ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala buat jadi kalam. Buat jadi perkataan. Bahasa Muhammad tu. Jadi perkataan. Kalau gitu, gapo pula email nak oyak di sini ni? Nak oyak kata. Nak oyak kata kan tengok dia kata. Apa nama tu? Laisa kamithlihi syai'un. Tidaklah seperti Tuhan kita itu, seumpama Tuhan kita itu oleh sesuatu. Oleh sesuatu. Tak ada perkara yang serupa dengan Tuhan kita. Serupa pada gapo? Serupa pada hakikah. Serupa pada kaifiyah. Sebab tu Tuhan datangkan kamithlihi. Tuhan tak kata kasyabihihi. Nampak tu tak? Lafaz mithl dengan lafaz syabih ni dia ada perbezaan lah di dalam tata bahasa Arab tu. Tata bahasa Arab ni makna kata hak ni balik hakikat dia. Balik kaifiyat dia. Ia tak sama sekali dengan makhluk. Dengan mana-mana apa pun tak. Nampak tak tu? Walaupun panggil sebut tulis nama Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan sama. Tak ada jadi kecek kok lain dak lah. Kecek serupa tu. Kecek serupa lah mana? Di sini. Wa huwas sami'ul basir. Sedangkan ia Allah yang bersifat dengar-dengar dengan nama dia tu Sami'. Mana dia itu dengar dan dia itu melihat. Dengar dan melihat ni orang panggil dua perkataan bahasa Arab yang terang, nyata, jelas. Nampak? Kita boleh reti akan pengertian makna dia. Bukan sekadar kita baca lafaz sahaja. Tak ada masalah gapo. Tak ada masalah gapo kata Tuhan tu tak boleh lah makhluk pun ada sami' basar. Apa nama? Faja'alnahu sami'an basira. Dan Tuhan jadikan manusia itu as-sami' lagi basir. Mendengar, penglihat, dengar dan lihat. Semabur kalau gitu kak? Tak semabur apa-apa. Tuhan wari dalam ayat tu lah. Nampak tu tak? Tuhan bawa data di dalam ayat tu lah. Tapi al-mu'attilun, mereka yang nak pandai-pandai sifat Tuhan ni, nak menguraikan sifat Allah Ta'ala ni, galiklah. Dia baca sekadar laisa kamislihi syai'. Banyak tu. Nampak tu tak? Laisa kamislihi syai'. Al-Jahmiyun pun baca ayat tu. Al-Mu'tazilatu pun baca ayat ni. Dan pengikut bagi bayangan dua firqah itu sampai sekarang ada lagi akan datang baca sekadar tu. Dia baca sekadar tu. Kerana apa? Kerana ayat ni kalau kita guna tak pandai, orang panggil makan tuai juga. Ayat nak bersihkan Tuhan tetapi siapakah makan? Makan apa? Makan hakikat, makan tunjukkan makna sebut daripada Tuhan habis licin. Supaya dengan orang tua kita lah, ya bui buah kayu kita hak pesan basah kena koyak tu, kamar dia jadi pisah kita.
Nah, nak banding wina puak mudah-mudah. Pisah tu dengan perkara yang kita nak koyak tadi ada depan kita. Ya suruh kita kata koyak lah. Kita katalah buah timun batal ke, bau merah ke. Gapo lagi katalah daripada benda hak sejenis biasa nak kita nak koyak tadi. Kita pun tak ada gapo pisah ya tajah. Bisa ni alat kita nak menyucikan benda luar tadi daripada kulit hak kita tak nak makan. Daripada kulit hak kita tak mau, kita nak cucikan benda tu. Bisa tajak. Moga pada ada, tetapi ilmu pengetahuan kita tak cukup. Kita pun tak ada berapa, pakai hiris tengah selalu. Hiris sekali dengan kulit selalu, faham kata hak tu dah nak menyuci. Tak ada tinggal gapo sekarang. Bah molek kata tuai tu ada juga penyakit was-was. Penyakit was-was ni mana kata bukan sekadar koyak kulit lah, makan sapakai isi, sapakai butir, sapakai habis. Tak ada gapo sekarang. Jadi kosong. Tu dia. Begitulah juga mereka yang was-was dalam masalah nak menyuci bak Tuhan, nak menyucikan Tuhan, nak menyucikan sifat Tuhan. Jadi kelajak siapakah guna ayat ni, gonyuh tu baik habis. Tak ada tinggal walaupun tunjuk ke, tak ada tinggal walaupun makna, tak ada tinggal walaupun hakikat. Nya tolak gih bilicin. Sebab itulah kita nak pakai Quran kena di atas maksud hak Quran. Amantu billah, amantu bi kitabillah ala muradillah. Kita beriman dengan kitab Allah di atas maksud hak Tuhan. Wa amantu bi sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam ala muradihi huwa. Di atas hendak dia. Kita beriman dengan hadis Nabi, ya. Tapi kita juga nak beriman kata Nabi tu nak lagu mana? Kita beriman dengan ayat Quran, ya. Tapi kita kena tahu kata Tuhan nak lagu mana daripada ayat ni. Di situlah kita kena duk petik ambil daripada tokoh-tokoh ulama Rabbani itu. Sedangkan ayat Quran di sini, kalau kita perhati dengan tadabbur, ulama kita hajawi kita tengok, tunjuk, supaya kita itu boleh faham sebagaimana Tuhan nak, ya tak lagi dah. Bukan ayat ni nak menunjuk kata kita nak menyuci saja. Dengan ketiadaan kita menyabitkan apa-apa daripada nama dan sifat Tuhan. Dah. Sebagaimana hendak kumpulan Jahmiyah, kumpulan Mu'tazilah dan orang yang ikut jejak lakah. Bayangnya dua kumpulan tu. Dah. Nampak tu tak? Itu dia. Lalu tengok perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ia kata, ini ni setengah daripada ayat daripada Quran. Makna kata ayat Quran lah kalau kita kecek gitu ke. Ayat mana? Surah gapo? Iaitu surah Surah Asy-Syura ayat yang ke-11 lah. Ayat yang ke-11. Ayat daripada surah Syura ayat yang ke-11. Lalu ayat ni ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Perhati molek. Mazhab salah ni macam mana? Beza lagu mana pendapat jalannya salafus salih yang faham akan ayat ni dengan mereka yang menyalahi kumpulan salafis salih. Macam mana? Ayat-ayat tu lah, tapi berlainnya fahami. Kenapa? Kerana taliyah itu tak berhubung. Taliyah orang Kamadiyah ni tak berhubung kepada orang atas. Kita nak faham mazhab salah, pasti kita kena berhubung dengan orang salah. Supaya kita nak pergi ke mana, kita kena berhubung dengan orang nak pergi situ lah. Kita nak pergi ke Palestin, kita kena berhubung dengan orang nak pergi situ. Pergi berhubung orang nak pergi Mesir, tak kena.
Nak pergi Mesir sebab anak cucu banyak di sana. Pergi berhubung dengan orang nak pergi ke Malaysia, Indonesia. Tak kena. Naik kapal tubai juga kalau kita kata. Kena ada IC juga, kena ada visa dia, kena ada pasport dia kena ada. Tetapi tak kena apa? Tak kena jalan dia. Kita nak faham salah, kena ngaji pada kitab salah. Ngaji daripada kitab salah, serta orang yang pegang akidah salah tu mengajar. Nak reti akidah hak luar daripada hak salah, kena mengaji kitab hak pasal tu, dan dengan orang hak akidah lah tu. Ya baru kena. Ya tak mungkin sama sekali nak jadi faham, nak jadi tahu, nak jadi reti, kalaulah kita itu tak berikan perhati kita terhadap perkataan yang diberjalankan oleh tokoh ulama salaf, yang dituliskan mari di dalam buku dan disyarahkan oleh tokoh-tokoh ulama yang ada yang ada setiap masa, setiap zaman, setiap generasi, setiap tempat, sampakah hari ini. Sampaikan kepada ini hari. Ayat ni mengandungi tunjuk ke di atas jalannya mazhab hak salafis salih. Pada bab kita nak mengenalkan nama Tuhan dan sifat Tuhan, dan nak menolakkan kebatilan. Nak menolak apa? Nak menolakkan kebatilan. Ayat satu saja. Dalam ayat ni nak mengejakkan jalan ni hak benar dan nak tolaknya jalan ni hak tak benar. Heran tu? Ni cara hak kita kena faham jadi jelas. Maka ayat ni menunjuk di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat. Bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat yang sempurna dengan sifat hak tak sempurna. Kita nak tahu lagu mana? Muhammad nak tahu lah mana? Sifat sempurna pasti Tuhan menyabit bagi diri dia. Sifat yang tak sempurna pasti sifat tu Tuhan tolak daripada diri dia. Itu lagi akan mudah-mudah. Dan Tuhan perayak lagu tu mudah tetapi kemah. Nak tak? Mudah tapi kemah. Payah tapi tak terpakai. Ya dah apa? Harga mahal rasa. Benda hak pelesu pula. Kena guna otak sapakan, nak pecah otak. Terkadang orang awal biasa tu royak berapa nama tak tahu. Gi buat apa mengaji? Gi gitu, gi ambil adak dia kata. Tu mujud dah, setengah tak ndak gi ambil keberkat tak. Pas boleh apa tak? Tak tahu duk begitu begini tak tahu. Tapi hak manhaj salah mudah serta kemah. Buat apa boleh kata kemah? Kerana Tuhan mentakyinkan hak tu. Kerana Tuhan itu mensokongkan itu pendapat. Nampak tu tak? Dan lambang bagi mazhab salaf ni sama sekali dia tak membedakan Quran setengah di atas setengah. Tak ada. Kata Quran belawai setengah di atas setengah. Tak ada. Itu lambang mazhab salaf. Gilah ngaji dengan siapa? Pio, bahasa mana, bangsa mana? Fadhal, tak ada masalah. Ia akan satu jalan sahaja. Kata Quran, tafsir setengah di atas setengah, bantu setengah di atas setengah. Tak belawai sama sendiri sama sekali. Dan mazhab salaf tak ada royak kata dalalah tunjuk ke ayat Quran beri faedah kata kufur ataupun sesat. Tak ada. Sama ada hadis ataupun Al-Quranul Karim. Tak ada. Ngajilah dengan siapa, ginilah. Tak ada jadi keplek ke gapo-gapo. Kalau gitu, ayat ni menunjuk dengan cara jelas kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Dobit kita lah mana tadi sifat kesempurnaan? Iaitu sifat yang Tuhan menyabit bagi diri dia.
Sifat kekurangan, iaitu sifat yang Tuhan tolak daripada diri dia. Boleh faham tak? Boleh faham. Orang kata seperti gapo Tok Guru? Seperti sifat sama' dan basar. Tuhan nyabik tak bagi diri dia. Tak gitu. Dalam ayat ni Tuhan nyabik dalam diri, terhadap diri dia. Itu panggil sifat gapo tu? Sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Sifat kekurangan, tidur, mengantuk, lemah, mati. Itu apa yang sifat apa tu? Sifat kekurangan. Lupa sifat kekurangan. Awak apa boleh kata gitu? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tolak daripada diri dia. Adapun sifat istiwa, sifat sempurna atau sifat kekurangan? Sifat kesempurnaan, bukan sifat kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan menyabitkan bagi dirinya. Kita ada orang yang kata, tak bolehlah Tuhan istiwa di atas arash. Sebab apa? Kerana lazim memberikan wahai kata Tuhan itu mempunyai tempat. Ataupun Tuhan mempunyai jihad. Kalaulah sifat tu, sebagaimana kita wahai sungguh dan lazim, pasti kena jadi supaya kita faham, nasihat Tuhan sepak daripada diri dia. Tuhan nak menyabit apa bagi diri dia. Kenapa? Boleh kecek lagu ni. Kerana Quran ni tibyanan likulli syai'. Keterangan bagi semua perkara. Tuhan tak teras sini, Tuhan teras sini. Tuhan tak menyata sini, Tuhan menyata sini. Dalam Quran itulah tu. Sebab itulah mazhab salaf ni pakat kelik mari sini belaka. Sebab tu kata Imam Ghazali, apabila jalan ni orang menyerahkan mazhab salaf, maka jalan ni tu tak pakai, dia kata. Jalan ni yang menyeleweng, dia kata. Imam Haramain, akhir dia duk tawas sekolah semua. Dia tak gusah kan. Gi belaka, kecak belaka. Akhir sekali kata mazhab salah betul sekali. Tu nak panggil tak dengar dah tu. Orang pasal kata orang ada pengalaman dengan ilmu habis hawa. Tak boleh nak banding kita kata. Akhir sekali klik kata mazhab salah molek sekali. Tokoh ulama belah tu belaka. Imam Ghazali pun belah tu, Imam Haramain pun belah tu, Syahrustani pun belah tu. Nah, dan lain-lain lagi. Akhir sekali Imam Fakhruddin Ar-Razi belah tu juga. Orang hak ada khibrah dah, ada pengalaman dah. Kalau kacau bahas pun setara tu. Sebab tu supaya dengan ulama yang kata, hadis kalau Bukhari riwayat, Muslim riwayat, tak usah kacau bahas, dia kata. Kalau bahas betul baik natijah belah tu, altih. Juga kita nak pakai mazhab salah, kita dengar nasihat mereka itu, kata gini mazhab salah. Lah sudah. Ni ada orang habis cara memikir telacak, piah-piah Jahmiyah ni, hak tak say mazhab salah. Nampak tu tak? Tu dia. Alhamdulillah kita ni tak ada benda-benda lagu tu. Kalau ada teruk benar. Dan Tuhan itu nak menyuci daripada diri dia, apa nama? Menyerupa diri dengan segala makhluk pada hakikat dan kaifiat. Sebut teh supaya sebut teh sama. Jangan dah bersih sampai ke sebut. Tak boleh dah Tuhan mendengar, Tuhan melihat sebab Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Salah faham tu lah tu. Tu, salah faham tu lagu tu. Tak boleh lah kata Tuhan istiwa, hawa apa Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. Buanah lalu lah tu. Tak betul jalan. 100% tak betul jalan lah tu. Heran tu. Jadi ayat laisa kamitslihi syai' ni nak menyucikan perbuatan hak Tuhan buat ataupun sifat zatiyah kamalat bagi Tuhan yang sedia kala ada di zat Tuhan, yang nak menyuci daripada mumatsalah. Nak menyuci daripada menyerupai. Bukan nak meniadakan. Al-Mu'attilun, mereka yang nak mengurangkan sifat Tuhan, yang nak meniadakan. Seolah kata bukan koyak kulit saja, makan sepakai isi. Ya tak sama. Gonyoh daki sepakai tubik, sepakai isi-isi. Tu berat. Buat apa? Pandai gonyoh ngabur temaga. Nampak tak tu? Ya tak boleh gitulah. Ni orang pengen kata kita kecek perkara yang fardu
di dalam akal fikiran. Orang tak main biasa gonyong dengan tubuh dengan berusmaga. Buat apa? Sebab sakit. Ayat Tuhan dia duk molek-molek dah, dia bersih dah, dia tanzih dah. Kembali kita dah wakri apa benda nak waktu baik daripada ayat tadi itu sampai ke makna. Duk bahas sampai ke lazim gitu, lazim gini. Apa? Sebab tak lain tak bukan kerana mengaji cara faham tak sama dengan apa hak Tuhan kandak. Mengaji juga kita tak mengaji, tapi mengaji biasanya kata nak lipat. Nak lipat biasanya mana? Nak lipat makan hak Quran, hak hadis. Bukan pakat nak bantu, nak sahuti, nak pujuk-pujuk akan Alkitab wa Sunnah. Tak. Sebab itulah mazhab salah ni kita kena mengaji. Sebab hak ning lah hak selamat, hak ning lah hak bijaksana, hak ning lah hak alim masalahnya. Sebab tokoh-tokoh ulama mujtahid mutlak ni pakai hak ni belaka. Tokoh ulama-ulama hadis hak hebat-hebat tu pakai hak ni belaka. Hingga tokoh-tokoh qurra, fok baca Quran 10 orang pakai hak ni belaka. Fok tok nahung hak besar-besar, umpama si bawah, umpama khali, umpama tu umpama ni, pakai hak ni belaka. Tak ada pakai hak lain. Sedangkan zaman tu bukan tak ada tokoh-tokoh fok pembesar-pembesar di kalangan Mu'tazilah ataupun Jahmiyah ke, ataupun pia lagi di kalangan fok Mu'attilah. Ada belana zaman tu, bukan tak ada. Tapi mereka itu tak tukar akidah. Takut duk menyelik hak do bimbang dah. Takut menyelik nak bersih. Sebenarnya tak ada nak bersih. Nampak tu tak? Nak mengurangkan, nak tolong. Nampak rupa akhir-akhir habis duit dalam bank. Hak ni hak kita duk bimbang takut. Tak apalah kita cara hademo awarilah bab percacun. Warilah apa panggil bitaqah syakhsiyah. IC demo lah mana wari. Rakam berapa? Rakam bank demonya ana. Habis licin. Nampak rupa nak tolong, akhir sekali habis. Supaya nampak rupa nak bersih, akhir sekali tak ada menyabit. Sebab tu kena berani tepat hak kena berani, kena berhenti tepat kena berhenti, kena senyap tepat kena senyap, kena tak boleh lakah tepat tak boleh lakah. Hak boleh nakah tak lakah. Ya lagu tu cara. Nampak tu tak? Maka mazhab ahli sunnati wal jamaah, makna mazhab salah tu lah. Allah. Mazhab ahli sunnati wal jamaah ni mazhab orang hak letakkan sunnah Nabi depan. Taknya apa nama? Al-jamaah mana pendapat sahabat tabi'in, atba'i tabi'in mana orang korang salah tu depan. Pak nak tahu main lagu mana untuk guru? Tak ada payah dak mengaji kitab apa. Kitab hak kita dak mengaji bab Tuhan tu ada ayat Quran berapa ketak dalam tu. Ada hadis berapa hadis dalam tu. Ada pendapat sahabat mana kata dalam tu. Tabi'in mana kata tu. Atba'i tabi'in mana kata dalam tu. Kalau ada fa biha wa ni'mah. Tu salah sungguh. Kalau tak ada, kena berhenti-berhentilah sikit. Perhati-perhatilah sikit. Kalau tak ada, jangan duk kacau lah. Supaya kita naik kereta tak ada orang, kita pakai mahyak merah ni ke? Jangan buat sorang gitu. Naik teksi pun tak boleh. Yang bawa pergi ke mana tah. Orang lain ni jadi main lagu tu. Pakai bawa duit tebal. Pakai mahyak merah terutama orang perempuan ke? Tak lama. Ya kena tengok juga. Nampak tak tu tak? Ya tak payah, kita tak ada payah. Hak mana ahli sunnah? Kita tahu tergapo ahli sunnah. Quran, hadis, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in. Kita nak kenal Tuhan kita, orang nak mengajar bab Tuhan kita, ya kecek dak benda dah tu. Kalau kecek, ya ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak gatik, ada gatik, tak kepek gatik, tak bulat gatik, tak pak segi gatik, tak atas gatik, tak bawah gatik. Quran tak ada sebut. Hadis Nabi pun tak ada sebut. Sahabat pun tak ada sebut. Tabi'in pun tak ada sebut. Hak banyak ke dah laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hak ni panggil kaukai. Masuk di dalam benda yang bahaya dah tu. Benda biasanya kata alamat menunjuk kata kita duduk dalam bahaya dah.
Alamat atau kita duduk bukan di atas bantas ahli sunnah dah tu. Sebab tu kita kena ngaji tarikh. Jangan ngaji isi saja, kena ngaji tarikh Muhammad. Tarikh balah mana? Tengok kata mari lagu mana. Kita duk kurung ke berapa ni? Sahabat ada sekali dengan kita? Tak ada. Tabi'in? Tak ada. Atba'i tabi'in? Tak ada. Kita kurung 15 lah ni. 15. Sebab itulah kita tadi itu apa? Kena hanti-hanti. Sebab hak ni jaya kita. Hak ni kemenangan kita. Hak ni keselamatan kita. Nak harap siapa tak boleh. Sebab tu ulama ya bimbing kepada kita, ya tulis sejarah akidah kita. Mari mana Daulah Abbasiyah ni bahasa mana? Daulah Amawiyah lagu mana? Daulah Utsmaniyah balah mana? Fuq Murabitin lagu mana? Fuq Muwahhidin lagu mana? Ya tulis. Payah nak kita tahu kata, mari gini. Sejarah dia tubik daripada cara main lagu ni. Itu dia. Tu cara dia. Nampak tu tak? Tu orang mengaji. Kita tak usah jadi bimbang sangat. Orang mengajar Belanda je kita dengar kan sudah lah. Dengar ada ayat Quran, dengar ada hadis Nabi, ada sahabat, ada tabi'in, ada atba'i tabi'in, ada tokoh ulama tu ulama ni. Pandai dah lah. Nak gapo lagi? Tak gitu. Tak ada payah kali. Jangan buat payah benda tak payah. Kalau gitu mazhab ahli sunnati wal jamaah ni, dia berdiri di atas menyabitkan perkara yang Tuhan menyabit bagi diri dia. Ni konsep dia ni. Kaedah ahli sunnah ataupun jalan ni ahli sunnah menyabitkan perkara hak Tuhan menyabit bagi diri dia. Mana kita percaya hak Tuhan royak kata dia ni gini. Di mana tu? Dalam Quran, dalam hadis. Apa nak tahu lagu mana Tok Guru? Ulama lah royak. Ulama terjemah wik kita, baca kitab wik kita, syarah wik kita. Apa dah lah nak gapo lagi. Nah, dan menyabit juga bagi Tuhan kita tu apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabit. Dengan ketiadaan apa? Ni kait teh. Dengan ketiadaan kita lagi ubah makna. Alih. Tuhan waktu turunkan Quran, bawa datangkan hadis Nabi, lafaz serta makna. Bukan lafaz saja, makna kita buat sendiri. Tak. Bukan makna saja, lafaz kita buat sendiri. Tak. Lafaz serta makna sekali. Seolah kita beli barang benda dalam kotak. Muga kita beli iPhone ke gapo ke, duk dalam kotak. Kotak pun dia mahtam mari, ibu tu pun dia mahtam mari. Gitu dah. Baru boleh hak asli. Konten. Ni kotak-kotak pun tak ada. Nampak? Mari dengan isi buah kecabuk belakang pula. Tu juga. Nak harap apa lagi. Dia kena mari dengan kotak dia. Juga wahyu tu Dia mari dengan kotak dia. Makna mari dengan lafaz dia serta makna. Nak berubah makna ikut kita tak boleh. Sebab tu ulama kata dengan ketiadaan kita ubah. Ubah lafaz. Itu ubah makna dia. Lafaz ni ada juga hak ubah. Tak boleh. Kita ubah lafaz pun tak boleh. Makna pun tak boleh. Dan jangan kita itu mengkaifiatkan. Menghakikatkan. Mana kata ayat Quran mari gitu tentang bab sifat dia, nama dia, gini kalau gitu lazim gitu. Jadi gitu. Kalau kita Tuhan dengar pasti ada lubet telinga. Ni dak karut. Nampak tu tak? Karut lagu tu. Kalau Tuhan ada supaya kita tu karut. Kalau Tuhan istiwa sama dengan kita, supaya dengan kita duduk tahu rumah ke, kita duduk tak apa tubai ke, karut dah tu. Tu tak boleh lagu tu. Sebab apa? Sebab kita yakin di mula kita tu lagi orang tua kita mengajarlah no. Tuhan tak serupa dengan kita. Apabila Tuhan tu zat dia tak serupa dengan kita, perwaktan dia pun tak serupa. Pada hakikat tu, sifat dia pun tak serupa pada hakikat. Tu kok tu. Pada sebut tak, ya kena faham lah kita nak beriman lah mana kalau tak faham. Mari kata innallaha huwas-sad, innallaha wad-dad, faham ke tak? Tak faham. Kali kata innallaha sami'an basira, faham tak? Ngerti?
Ya lagu tu. Ya benar tak ada payah kali. Cuma orang biasanya kata, hak biasanya nak apa nama? Nak menjagakan cara biasanya kata makan kulit itu, makan isi itu, dia nak mengekalkan cara lagu tu. Kita kata koyak kulit padahlah. Tak boleh, kena sikit lagi, kena makan isi sikit. Lepas kita lock wik lama, dia tak makan isi, sebab tinggal tak ada isi, habis. Itu dia tu. Masalahnya. Dan ketiadaan kita menyerupai. Tak sah menyerupai. Pada hakikat tak serupa. Tuhan tak serupa dengan kita. Dia dengar, sungguh, tapi tak serupa dengan kita dengar. Kenapa dah tu? Dia hidup, sungguh, tapi tak serupa dengan kita hidup. Hakikat belakang tu. Ni apabila orang sebut atas hakikat, apabila hakikat serupa dengan kita, hakikat Tuhan ya hakikat tu. Hakikat makhluk ya hakikat makhluk, lain-lain. Walaupun kalimah hakikat belaka, tetapi tengoklah pula kata hakikat tu nisbah kepada gapo. Ni nak buah hakikat bagi manusia. Patuh majak. Sebab apa? Sebab apabila ada hakikat, pasti ada furuk. Kalau ada majaz, pasti kena ada hakikat. Sebab tu ulama sunnah ya atas hakikat berlain ni. Hak mana lebih sedap? Kira tengoklah kita orang ngaji ni. Mazhab salah kata hakikat. Ya, hakikat bagi Tuhan. Ni hakikat bagi makhluk. Berlain ni. Ya, berlain ni. Tu cara tak ada payah kali. Tak ada payah. Hadap payah sebab apa? Ada sebab lain. Orang kita ni duk payah, ya ada sebab lain. Kalau kita kalau kita tengok, mikir dengan cara sekali lalu, ya tak ada payah. Tapi, ada muka lain jadi payah. Benda kalau kita nak turunkan barang, jadi murah sikit, minyak pun jadi murah. Ya boleh buat. Orang pergi jawab atas kuasa tu bukan tak boleh buat. Ya ada cara dia. Tapi, ya kena naik semata. Ya ada muka tu. Ya pesing orang kita yang nak bela satu perkara tu dengan sebab, ya kasih ke, dia biasanya nak jaga ni ke. Boleh kita tengok dengan mata kepala hari benda-benda lagu tu. Supaya orang kita kalau kasih pada satu orang, kasih pada orang betina masalah. Habis harta orang betina tu dah buat berapa ke dia? Ya wih belicing. Sungguh tak? Ada ke macam tu? Tetapi hak ning ni Allah suka semai dah buat wih dia. Ya tak nampak? Ada tak? Ada dalam masyarakat. Ada. Ya sebab hati manusia ni yang nak ke gapo ni Rusia suka. Benda tak ada payah, hal ni buat payah. Benda tak ada besar, buat jadi besar. Tu masalah. Kenapa dah tu? Tu nak misal, nampak jadi mudah-mudah. Benda tak ada payah. Mari dalam ayat ni, pakai getih lalu dah. Menyabik bagi Tuhan, apa Tuhan menyabik, apa Rasulullah menyabik, nafi daripada Tuhan itu, kekurangan, mana tak serupa dengan segala makhluk pada hakikat kaifiah. Ish. Payah. Tak payah. Tapi tak ada arah. Mazhab salah ni siapa belakang. Mazhab salah ni siapa pada tanah air kita belakang. Sebab itulah jadi payah tu. Moga kata naung. Apa kayu besar-besar tu yang naung. Naung jadi kata tanah apa-apa tak buah mana. Sedangkan matahari tak terbuka. Bukan tak terbuka. Buka. Tak ada apa. Maka firman Allah Ta'ala ataupun berkata Imam At-Tahawi laisa kamislihi syai' itu ayat Tuhan tu nah. Hak ni nak menolak puak-puak yang menyerupai Tuhan dengan makhluk dan puak yang melazimi Tuhan serupa dengan makhluk. Orang panggil ahli takyif, puak melazimi Tuhan serupa dengan makhluk. Kalau Tuhan buat gini, serupa gini. Serupa dengan makhluk gitu. Kalau Tuhan buat gini, serupa dengan makhluk gini. Ini Tuhan nak tolak tu baik daripada ayat Tuhan tu, Tuhan nak tolak daripada diri dia. Juga wa huwas sami'ul basir, nak tolak puak-puak hak biasa kata reti pandai lebih pada Tuhan ha Tuhan. Puak mu'attilah panggil, puak ahli ta'til yang pandai-pandai ha Tuhan lebih pada Tuhan. Dia mengaku kata dia tu menyakit. Dia kata kami puabak sebab kami menyakit, dia kata. Dia tasbih, dia menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Apabila ia nampak Tuhan serupa dengan makhluk, ia nak bersihkan Tuhan. Apabila ia membersihkan Tuhan, mana dia mengurangkan sifat Tuhan. Dia kata tak ada arah, kami orang menyakit, dia kata. Dia sendiri iktiraf.
Maka orang dalam dunia ni bukan penyakit belaka. Ada orang hak segar tak biasa masuk hospital pun ada. Ai tak leh mu kena masuk ke hospital. Aku tak ada sakit. Ai tak leh. Itu masalah tu. Apabila tak kata sebagaimana dia kata, jadi masalah. Ya tak ada masalah sebenarnya kita tak ada sakit pun. Kita ngaji biasa salah. Asal pada sifat Tuhan, perbuatan Tuhan bersih, tanzih. Maka kita menyabitkan atas apa Tuhan kandak daripada murad Tuhan. Sudah. Nak takwil buat apa lagi? Takwil ni panggil jalan keluar bagi orang hak ada penyakit. Penyakit ke apa? Penyakit tasbih. Nampak Tuhan supaya dengan dia. Lalu dia kata tak boleh pakai supa tu. Sebab ke apa? Sebab dia supa. Maka dia nak halih daripada apa yang nampak tadi itu. Pergi pada makna lain. Kalau kita tengok mari, dia tak lari juga. Supa masalah istiwa. Dia kata, istiwa Tuhan di atas arash. Tak boleh. Buat apa? Kerana lazim Tuhan itu bertepat. Nak pakai makna apa sini? Tak boleh pakai makna tertinggi. Tertinggi zat tu maksud bukan tertinggi pangkat saja. Tak boleh pakai makna tertinggi zat di sini. Nak pakai makna milik getah. Baik. Kalau pakai milik getah, pakai syi'ir biar qad istawa Bishrun. Bishrun tadi itu manusia. Dia getah di atas nari erak dengan ketiadaan tumpah darah apa-apa. Kalau gitu, tak lari juga kita mentasyabuhkan Allah Ta'ala dengan getah hak Bishrun. Hak ning, kita kata nak lari hak ning. Hak ni pun kena juga. Lari rima jumpa dengan boya. Hak ni dah. Lari tak tahu jumpa rima atas bukit. Tujung masuk dalam sungai. Tu jumpa pada ya pula. Tu jadi buku. Jalan dah tu. Fak pada belaka. Pada si apa panggil fak pada ni orang bekai, orang paktai kita orang debel pada ni. Pada je lah belaka tu. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi tak boleh lah kita hamba Tuhan, kena dengar Tuhan lah. Kamar dia kena dengar ulama yang nak tunduk kepada ajaran Tuhan tu. Bukan nak cengah dak ajaran Tuhan gitu. Nampak tak tu? Makna kata hak tak wegi pun tak sunyi daripada kata ada di makhluk juga. Manusia ada kuasa tak? Ada. Ai nak kata tangan tak leh, kena pakai kuasa. Lepas tu di makhluk tak ada kuasa. Ada juga. Lepas tak keluar ke ayat tu, keluar ke itu hak kita takwil tu daripada laisa kamitslihi syai. Keluar tak? Tak keluar. Duduk dalam tu juga. Apa? Sebab tu marilah kita pakat-pakat hak salah. Ni je seni. Tuhan cuci dah. Apabila cuci dah, apa kita dah ambil penyakit was-was kita dah pergi nak menyuci tambah pula. Tu ya was-was ni dia duk dihajar juga. Kalau kita tak hajar, okey lah. Nampak tu tak? Habis itu. Faham lagi tu dua ayat tu. Laisa kamitslihi syai', nak tolak puak-puak hak yang menyerupai Tuhan dengan makhluk dan puak melazimi Tuhan dengan sifat makhluk, perbuatan makhluk. Wa huwas samiul basir, nak tolak di atas puak hak reti pandai lebih pada Tuhan, lebih pada Nabi dan mengurangkan sifat kesempurnaan Tuhan. Tolak dua-dua. Maka kita sebagai orang jalan yang salaf, isbat dua-dua. Menyabik serta menyuci. Dalam masa tula. Isbat serta menyuci. Sudah. Isbat apa Tuhan isbat? Apa hak Tuhan isbat? Menyuci. Apa hak Tuhan sudah. Kamar dia orang kata, dalam ayat ni Tuhan menyuci dulu. Kamar dia baru Tuhan isbat. Ada pun setengah daripada manusia, dia isbat dulu, kamar dia nak menyuci. Dia kata kot tu. Terkadang kita dengar, berasa tarik juga dengan itu pendapat. Dan kalau kita tak mengaji, jadi jelas tak? Itu dia. Maka kita nak jawab apa jadi jelas di sini, kata, asal pada sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, tasbih ke tanzih? Tanzih mana menyuci, asal. Faham tu? Asal pada sifat Tuhan dia menyuci. Bukan dia menyerupai. Faham tu? Ya asal gitu. Kemudian apabila adanya orang
mengurangkan sifat kekurangan Tuhan, pasti kita orang nak menyabitkan apa hak Tuhan menyabit kepada diri dia ataupun hak Rasul menyabit bagi Tuhan dia, kita kena menyabit dalam arti kata kita mentakkidkan apa kita ada dalam hati kita dah. Supaya dengan orang kita dah misal lama mari dah banyak kali pun kita kena sebut pula. Kita buat misal kata supaya dengan orang dah pegang kata Quran ni kala Tuhan. Sedia kala orang pakat pegang lagu tu. Sedia kala di sini makna kata zaman berzamai-zamai. Bukan tak ada mula, zaman berzamai-zamai. Tokoh-tokoh ulama kita orang Islam kita pakat pegang lah tu belaka. Tiba-tibanya mari puak-puak habis nak guna akal kelajak ni kata Quran ni makhluk. Lalu ulama ahli sunnati wal jamaah waktu baik kaedah kata Al-Quranu kalamullah. Quran itu kalam Allah. Isbat tak tu? Isbat. Kamar dia kena buh kait sikit. Laisa bimakhluqin. Bukan dia itu makhluk. Itu perkataan Imam Ahmad. Bukan makhluk. Maka kalimah bukan makhluk tadi itu nak mentakkidkan apa hak kita menyabit dalam hati dah dulu. Sebab tu nak ayat tu, ya Tuhan istiwa sebagaimana Tuhan raya, tapi tak sama dengan baru kerana ada orang engkar. Kalau tak ada orang engkar, tak kena ada raya seperti situ. Sebab orang pakat pergi sebagaimana Tuhan raya berlakon dah. Hak lain-lain pun kata pergi dah daripada sifat kamalat hak Tuhan tu. Tu cara dia. Faham tu tak? Tu cara dia. Kalau gitu, kalimah kata laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ulama main duk bahas sini dah. Duk bahas lah mana. Ia kata ini ni nak nafikan menyerupai Tuhan kita daripada segala-gala makhluk. Maka kalimah mithl dengan kaf makna seperti belaka. Umpama belaka pada asal teh. Umpama belaka seperti belaka. Lalu ulama jawab kata kaf yang ada di kalimah mithli tu orang panggil kaf lisilah tufid takkid kalimah ataupun takkid al-kalam. Nak mengejakkan kata Tuhan tak ada sikit pun hakikat dia, kaifiat dia nak serupa dengan segala makhluk, tak ada. Walau bucu mana-mana pun tak serupa. Walau bucu mana-mana pun tak serupa. Faham tak gitu? Ni cara nak kita faham jadi jelas, nah. Tu orang panggil kaf lisilah. Beri faedah ke apa? Taukid. Nak taukidkan. Nak taukid. Jadi tu baik natijah kata Tuhan kita tak menyerupai sama ada jenis malaikat pun Tuhan tak serupa, jenis para nabi-nabi, rasul-rasul, aulia dan mana-mana makhluk pun tak sama. Faham tak gitu? Tak payah. Tak ada payah dalam masalah kita nak faham di sini. Kemudian as-sami' al-basir ni Tuhan menyabitkan bagi diri dia. Maka ahli sunnati wal jamaah ni hadok tah mazhab salah ni dia katakan as-sami' al-basir tunjuk dua dalalah. Dalil daripada Quran, hadis, apa panggil dalil sam'iyah dan dalil aqliyah dua-dua. Nampak tu tak? Dalil aqliyah dua-dua. Sebab tu setengah-setengah daripada orang hak menyabitkan Tuhan kita, sifat Tuhan kita dengan akal, ia tak engkar sifat as-sami' wal basir. Sebab dia kata menunjuk oleh akal. Sebab tu dia menamakan ayat ni muhkamat. Adapun ayat yang tak menunjuk oleh akal, bahkan semata-mata khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia menamakan ayat tu mutasyabih. Sebab apa? Kerana tak tunjuk oleh akal. Tak tunjuk oleh akal. Ni jalan ni siapa ni? Jalan ni ahlul kalam. Faham tak? Jalanan ahlul kalam, dia menamakan ayatus sifat yang tak menunjukkan oleh akal fikiran manusia, namakan ayat tu ayat mutasyabih. Kalau ayatus sifat juga tetapi menunjuk oleh akal, maka dia menamakan ayat tu muhkamat. Situ ya.
Hawa apa tu baik kaedah lagu tu guru? Kerana mereka itu mendahului akal mereka di atas wahyu Tuhan tentang bab sifat Tuhan. Ahli sunnah tolak ke akal fikiran, mazhab salah tolak ke akal fikiran? Tak tolak. Bahkan akal fikiran sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Tak ada tolak. Sebab itulah perbezaan di antara dua jalan tadi, kita kena faham lekak mana. Dan kita nak pergi ke mana? Kita orang Ahmadiyah sungguh, tapi nak kedak pegangan kita supaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata saya? No. Nak tak supaya dengan imam apa nama khulafai ar-rasyidin? No. Dengan semua sahabat nak tak? No. Tabi'in? No. Atba'i tabi'in? No. Imam 4 dalam masalah fiqh? No. Imam ni dalam masalah hadis? Pun no. Imam 10 dalam masalah qiraat? No. Imam lalu Arabiyah? Fuq si bawah ke fuq Khalil fuq apa? No. Imam ahli tafsir seumpama Tabari? No. Apa? Jalan tu kat tu. Tu ya tepat, tak jadi payah. Kita dah nak nampak hak nu, nampak hak benar hak nu, tak ada duk kira mana kata hak mana hak tu hak ni, tak ada duk saya. Ya ada manusia kita yang saya bagi dulu. Walaupun barang tak pakai sepokore ke tak taruh gitu. Maka dia nak nah tak apa tak. Ya pesen ya tak boleh nak baru tak boleh. Ya pesen nak taruh benda-benda lagu tu. Nampak tu orang pesen orang tak serupa. Kena kepada barang buruk. Tak tak? Ya beli kereta buruk, ya duit banyak. Oh, kalau nak beli kereta bank pun boleh. Kereta hak mana-mana lagi pun boleh. Tapi ya beli kereta buruk, baju buruk-buruk gitu, ya kenalah tu. Nampak tu tak? Manusia kita balas tu. Cara hak salah ni, hak asalnya hak ni, hak lama. Hak dulu hak ni, hak salah ni. Cuma kita duk berasa kata tak kembik mana sebab kata orang salah tak ada pera kita. Anak kita sungguh tapi kita wi orang lain pera, dia tak berasa dengan kita. Kayak gitu. Hak salah ni hak lama sungguh bukan hak baru. Tetapi kita duk kena terbiah dengan hak lain. Duk makan dengan hak lain, duk biasa dengan hak lain, berasa tak berapa mana. Kayak gitu ya, tak ada masalah pun kali. Nampak tu tak? Ni nak uwi kita faham nah. Cuma kita nak seru kepada akidah salah lah. Seru pada akidah salah. Puak-puak kerja kerajaan semua. Puak-puak tok guru semua. Puak-puak alim ulama semua. Pakatlah kat hak ni. Kerana hak ni lah hak asalnya. Nah, hak ni hak sungguhnya. Hak yang datang daripada alim ulama kita. Pakat akal hak ni. Supaya gapo? Supaya kita itu jadi sambung. Sambung gapo? Sambungkan sanak kita dengan mereka. Tu dia. Lepas tu hak putus-putus tu kita usaha-usaha tak latih. Tak apa. Nah, tak tepi-tepi umur gitu. Kata, mana kata kalau kita masuk dalam umur tu jadi sepik umur pula. Tak luar-luar umur. Tak ujangok pese-pese tu. Tak ada masalah juga. Perkara buruk-buruk tu kita tak tempat kukunya buruk tu kita tak jadi setepat hak dia. Jadi nampak jadi kata dalam umur kita ni benda hak biasa kata tak jadi ketak umur. Ya tu. Ni saya nak banding. Nak mengaji juga hak biasa kata hak belakang ni tak ada apa mengaji, tak ada apa. Kita pun mengaji daripada alim ulama kita, tapi hak nak pakai tak pakai hak nak. Hak apa? Sebab ulama pakai galak sebab hak tu berlaku. Nah, ulama pakai galak supaya hak tu berlaku. Tak ada suruh pakai hak lain. Nampak tu tak? Tu patut khususiat mazhab salah ni ia tak ada tertentu di atas orang mana-mana. Sebab apa? Sebab ia jalan ni. Jalan ni tak ada tuan milik. Tuan milik sungguh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sepon jalan raya, jalan orang wakaf. Dia tuan jalan ni. Hai tak ada hak dia, pakak boleh jalan belakang. Hai lagu tu. Ada pun ada tuan tu. Ya golek ke hak baru. Nah, orang hak belakang, hak belakang. Kita berasa nak pakai hak ni. Berasa nak pakai hak ni. Hak apa? Kerana baca dalam kitab-kitab ulama apa balah ni. Ya puas ting hak ni.
Malaikat orang hak ada tu, ada ning tu, pasal kata ada apa nama, apa yang kata maslahat tu, maslahat ning tu, hak tu lain lah. Tapi hak asal hak ni. As-Sami' Al-Basir ni dua nama daripada nama Tuhan yang menunjuk di atas dua sifat sempurna bagi Tuhan, iaitu As-Sami' Dzu Sam'in. As-Sami' nama Tuhan, As-Sam'u sifat Tuhan. Al-Basir nama Tuhan, Basar sifat Tuhan. Maka dua ayat ni maka dua nama ni nak mensabitkan bagi Tuhan kita, mengisbatkan bagi Tuhan kita dua nama dan dua sifat sekali lalu dah. Nampak tu tak? Ni cara yang dipahamkan oleh apa yang dikemukakan oleh imam kita di sini. Lepas daripada tu, faham lagi tu masalah laisa kamitslihi syai' itu. Ayat ni bukan ayat nak mengurangkan sifat Tuhan lah. Tak. Bahkan ayat yang nak menunjuk kata sifat Tuhan tu asal dia bersih. Tak ada berhajat kepada kita itu duk cari penyakit wik dia. Tak ada. Tu dah. Ni wik kita faham jadi jelas. Lepas daripada tu, Tuhan nak, itu Imam At-Tahawi nak katakan pula sini. Ia kata, perkataan dia kata, khalaqal khalqa bi'ilmihi. Situ dah. Fakrah yang ke-28. Maknanya khalaqal khalqa bi'ilmihi, menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala makhluk dengan pengetahuannya. Di sini nak menyabitkan bagi Allah Subhanahu wa taala akan sifat kejadian. Khalq itu perbuatan Tuhan. Khalq perbuatan Tuhan, ataupun khalaqa itu perbuatan Tuhan. Al-khalq masdar, maksud di situ kena pada isim maf'ul, makna makhluk, perkara yang dijadi. Perbuatan Tuhan dengan makhluk yang Tuhan jadi benda lain-lain. Perbuatan Tuhan ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk hak Tuhan jadi dengan perbuatan Tuhan tadi itu infisal. Apa makna infisal? Cerai daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk apa-apa di zat Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada zat Tuhan itu dalam makhluk kita. Cerai dua-dua tu. Dua pihak. Makhluk pun tak kena mengena dengan Tuhan, Tuhan pun tak kena mengena dengan makhluk. Nisbah zat Tuhan tu. Sifat Tuhan pun kazalik lah. Tak ada kena mengena. Tu tak? Mana kata hak ni hak pesen khaliq, hak khaliq, hak ni hak pesen makhluk. Maka imam nak royak kita di sini, makna kata kan nak royak kata Tuhan itu menjadikan segala-gala makhluk dia dengan ilmu pengetahuan. Gapo pula imam nak royak di sini? Nak royak kata kejadian Tuhan tadi itu, Tuhan buatkan satu perkara, mengadakan satu perkara daripada tak ada kepada ada dengan ilmu pengetahuan. Bukan Tuhan jadi dengan jahil tak. Kita terkadang pergi dengan berjadah. Pergi tengok, temuh mana apa tak tahu jalan ni. Kita kok tahu. Tak biasa mari juga jalan ni. Bawa kereta mari. Teragi tengok ada jalan keluar ke tak. Tak ada tu hundur kelik. Itu kita. Ada pun Allah Subhanahu wa taala yang nak buat satu perkara, nak mengadakan satu perkara daripada tak ada kepada ada. Oh, dia tahu. Tahu kata orang ni nak jadi gapo, nak kok mana, duk mana, kesudahan mana, syurga akan dengan kau, tahu belaka. Sebab itulah apabila dia nak jadikan makhluk namanya manusia atas muka bumi ni, malaikat tanya dia. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Mung nak jadikan manusia, hak mung royak atas nak jadikan manusia tu di atas muka bumi ni mereka yang suka tumpah darah, suka gitu, suka gini, mung nak jadi kayak Allah. Akhir tu saya katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tengok. Dalam juzuk pertama kata,
Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa kamu tak tahu. Kalau gitu, Allah Subhanahu wa ta'ala nak jadikan makhluk ni sebagaimana namanya manusia atas muka bumi ni, ilmu Tuhan tu mendahului belum daripada Tuhan nak jadikan manusia ini. Tuhan tahu dah kata manusia ni gapo dia lah mana, nak pergi ke mana, sifat ialah mana, tabiat macam mana, tahu. Sebab tu ya hujah balik tah malaikat kata, mu tak tahu, aku tahu dah, mu tak usah kecek banyak ah. Kecek gitu dah pasal kita. Hak Tuhan raya dengan hak apa Imam At-Tahawi kata, wa khalaqal khalqa bi ilmihi, menyengah tak? Nyalahi tak? Tak nyalahi apa-apa. Di sini nak rakyat kata Allah Subhanahu wa ta'ala ni tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Takkah Tuhan tahu benda yang jadi? Tuhan tahu. Maka tak ada belak lah. Kata Allah Ta'ala tu tahu sampai ke gerak teh hati kita, fikiran kita. Tahu sampai ke khainatul a'yun. Apa mana khainatul a'yun? Dek kelip-kelip mata tu. Kelip-kelip mata tu Tuhan tahu kata kita nak kok mana. Orang kita kelip mata banyak kara. Biasanya pemuda-pemudi ya ada isyarat biasa dia. Hak biasanya tok apa nama, hak biasanya kata tok qadi ya ada biasa dia. Bama bergurau ya biasa dia. Orang biasa ya biasa dia, ya ada. Dalalah ya tak sama. Supaya orang suka. Bukan suka menunjuk tahiyat gembira sama, tak. Ada yang suka menunjuk kata dia ni nak tunjuk kemegahan diri dia. Ada yang suka nak menunjuk kata dia itu sia. Ada banyak dalalah. Banyak tunjuk ke dan dalalah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuikan akan keadaan makhluk dia. Tahu umur dia, umur makhluk dia, sakat teh makhluk dia. Dengan apa Tuhan tahu tu? Bi'ilmihi, ay bi'ilmihil qadim. Anda tahu sikit situ. Dengan ilmu dia, yang ilmu Tuhan hak sedia kala. Nampak tak tu? Ilmu Tuhan hak sedia kala. Mana Tuhan tahu sedia kala dah. Belum daripada Tuhan nak mengadakan makhluk ni lagi, Tuhan tahu dah makhluk tu nak jadilah mano, kok mano, gerak gerilah mano, Tuhan tahu belakang dah. Heran tu? Ini salah satu daripada kata tangga kita nak beriman dengan qada dan qadar. Soal. Kita beriman dengan qada qadar Muhammad? Beriman. Tangga di dalam ahli sunnati wal jamaah nak beriman dengan qada qadar ni ada apa tangga? Ada 4 tangga. Ada berapa? 4 tangga. Arba' maratib. Salah satu daripada apa nama? Salah satu daripada tangga mula-mula kita nak beriman qada qadar, makna kata kita kena beriman dengan ilmu Tuhan yang meliputi dulu mula-mula. Makna kata Tuhan tahu semua dulu. Apabila Tuhan tahu semua, Tuhan tulis semua apa yang dia tahu. Tulis tu tangga yang kedua. Lepas daripada tulis, Tuhan nak royak kata bilakah dia itu khandak nak mengada. Al-masyiah orang panggil. Bila khandak nak mengada, bila serah kepada khandak kita. Ada ilmu, ada tulisan, ada khandak ke. Apabila khandak akhir darajat, iaitu mengada daripada tak ada kepada ada, 4 darajat semua. Dengan sebab itu, masalah kita beriman qada qadar ini, kita kata kita ni bukan kena paksa oleh Tuhan. Sebab Tuhan tulis mengikut apa yang dia tahu. Kata kita nak jadilah mana. Tuhan paksa ke? Tak. Sebab tu Jabariyah ni ya salah di tangga mula-mula.
Dia kata Tuhan mengadakan perkara dengan tak tahu. Mari tulis selalu. Sebab tu dia kata buat kita ni kena paksa. Bukan makna bebas kita. Tuhan paksa kita. Kita kena jadi supaya Tuhan nak. Ahli sunnah kata, kalian ni kita kena faham setangga lagi. Makna kan? Makna Tuhan tahu kata kita nak jadi lagu mana, maka Tuhan tulis kata kita nak jadi lagu mana, tubik natijah hak kita jadi supaya Tuhan tahu tu. Tubik natijah supaya hak Tuhan tulis tu tak lari. Belum daripada Muhammad nak mari ke dunia ni, misal kata. Dulu ada tak kita? Tak ada. Baru mari tahun 2000 kita kata. Tahun 2000 kita mari misal kata. Pas 1992, 1995, kita ada lagi? Tak ada lagi. Belum daripada kita nak ada ni, Tuhan tahu lagi kata kita nak ada. Tahu dah. Belum pada kata kita nak ada, Tuhan tahu dah kata kita nak ada. Ada macam mana? Ada macam mana, Tuhan tahu belakang. Hari ni mu nak buat gapo, hari ni mu nak jadi lagu mana, hari ni makan nasi gapo, air di mana, minum gapo, nama kata gilah. Tuhan tahu bi. Apabila Tuhan tahu, Tuhan tulis apa dia tahu. Tulis apa dia tahu. Tiba-tiba ia hendak nak kita mari tahun 2000. Maka jadilah kita ibadah tak ada kepada ada. Soal kata, natijah hak Tuhan tahu tadi itu, hak Tuhan tulis tadi itu, ngah kita duk berlaku diri kita ni supa tak supa? Supa tak supa? Supa. Hak kita duk jadi, supa kita, malam ni boleh main ngaji. Malam ni Usamah tak main ngaji. Tuhan tahu sedia kala dah. Tuhan tahu sedia kala dah. Kata, madah ni budak ni tak ada. Ada Muhammad masalah. Ada Umar masalah. Ada Abdullah masalah. Tuhan tahu sedia kala dah. Nampak tak tu? Makna kata, tubik natijah sebagaimana Tuhan itu nak. Paksa ke? Tak ada paksa apa. Sebab Tuhan buat dengan ilmu. Ingatlah, kata ilmu Tuhan ni sedia kala lagi. Sekarang lagi akan datang, tak tukar-tukar. Sebab apa? Sebab ilmu ni sifat zatiyah ke sifat fi'liyah? Sifat zatiyah. Sakut bahawa dengan masyiah tak? Kanak ki tak? Tak. Ia bersifat dengan ilmu sedia kala, lagi akan datang, sekarang semua tahu-tahu belakang. Dan Tuhan tahu ni, tahu dengan cara ijmali dan tafsili. Dengan cara kasar dan halusi, tahu belakang. Mazhab puak-puak plus apa, dan orang hak sependapat dengan mazhab plus apa, dia kata Tuhan tahu benda kasar-kasar ya. Tapi benda hak halusi Tuhan tak tahu. Misal daun kayu Tuhan tahu dah berapa di atas pokok kayu tu. Tapi daun kayu, orak daun kayu hak duduk di daun kayu tu, Tuhan tak tahu dia kata. Itu panggil mazhab al-falasifah wa man wafaqa ma'ahum. Mereka yang sepakat dengan mereka itu. Kita ngaji sains payah gigok tu juga. Sebab tu kita kena ngaji masalah iman we tetap tu. Orang Islam kita kena jaga iman kita. Nampak tu tak? Tu. Jadi keterangan di atas kita nak mengisbatkan, menyabitkan ilmu bagi Tuhan kita ni banyak. Dalam Quran pun Tuhan sebut, dalam hadis pun Tuhan sebut. Dan dia itu, sifat ilmu tadi itu adalah sifat yang sabit dengan wahyu Tuhan dan sabit dengan akal fikiran. Kalau wahyu tak mari pun manusia kata nak jadi Tuhan, kena ada ilmu. Nak jahil tak boleh Tuhan. Kalau wahyu tak mari, kahlu kita kata. Pasti Tuhan kena ada ilmu. Tapi dalam Quran ayat Tuhan ada ilmu, dalam hadis Tuhan kata ada ilmu, akal fikiran pun menunjuk kata Tuhan kena berilmu. Heran tu? Tuhan ni tahu perkara yang sedia kala, perkara yang sekarang, benda hak lagi akan datang. Lepas tu Tuhan pun royak lah, innallaha alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala tahu apa hak ada dalam dada kita.
Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Ketahuilah kamu sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui apa ada di dalam diri kamu, bisik-bisik ke gapo kata lagi. Tu dia. Dan Tuhan kata lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Ta'ala itu meliputi semua ilmu dia di atas semua makhluk ni. Tuhan tahu belaka. Tu dalil Quran lah. Maka kita dengan dalil akal, ya, nak jadi Tuhan pasti kena ada ilmu pengetahuan. Kena bersifat dengan sifat ilmu. Kata ada ilmu tak boleh. Sebab itulah sifat di sini ni kita sebagai manusia kena akal orang erti. Dunia jadi mundur sebab orang ada depan tak erti. Cuba kita tengoklah. Apa kalau kita cek tengok kemunduran dunia kita dok dengan sebab kita mengangkatkan orang bukan ahli. Kalau dalam media politik bukan ahli, media ekonomi bukan ahli, media tu bukan, kebanyakan bukan ahli. Sebab tu jadi haru-haru. Kita tak kena naik lapisan tu, lapisan bawah-bawah kita ni. Dalam rumah tangga, dalam kampung kita ni pun kita boleh tengok dah. Tu dia. Faham tu tak? Tu dia. Itulah hak maksud saya kata khalaqal khalqa bi'ilmihi. Faham lagi? Khalaqal khalqa bi'ilmihi subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala itu nama dia Al-Alim. Sifat dia Al-Ilm. Al-Ilm sifat Tuhan, Al-Alim nama Tuhan. Nama Tuhan dengan sifat Tuhan dua-dua ni sama-sama sedia belaka. Nampak tu tak? Bukan makna Tuhan jahil dulu, kamu dia baru tahu tak. Bukan makna kata baru tu apabila ada muga Tuhan tahu baru dinamakan dia itu Al-Alim. Tak, dia nama Alim belum daripada nak mengadakan go-to-go ni lagi. Ni Tuhan kita dah, ni sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sisi ahli sunnati wal jamaah mazhab salah bukanlah ni. Tu ada pun Jahmiyah. Dia kata nama Tuhan Al-Alim ataupun sifat Tuhan Al-Ilm majazun faqat. Majaz saja ya. Bukan hakikat. Zahir bukan murak situ. Hak tu kita hak Tuhan kaya kata innahu alim bi dzatis sudur. Zahir bukan murak. Sebab Tuhan tak boleh bersifat dengan ilmu. Tak boleh bernama dengan nama Al-Alim. Hawa apa? Kerana susung. Zat Tuhan ni ahadun samad. Apabila ahad, tak boleh susung. Nama ni duk tupai mana? Tupai di zat. Sifat tupai mana? Tupai di zat. Sebab tu kan sapuh subik. Tak boleh ada. Fahada ada lah Quran tu. Majak, dia kata. Tu dia. Sebab itulah majak ni dia masuk banyak. Sebab tu ulama sunnah kita dia pakai bab sadduz zara'i' ni. Sadduz zara'i'. Mana kata kita katuk pintu. Jangan duk buka pintu ni, pintu fitnah. Dalam bab sifat Tuhan, nama Tuhan, perbuatan Tuhan, bab ni bab majak panggil babul fitnah. Orang nak mengurai apa masuk kat pintu tu. Orang hak biasa nak menafi pun masuk kat pintu tu. Nampak dah tu? Orang hak biasa kata nak menakwe pun masuk ke pintu tu. Sebab tu ulama dia kata tu dia lah nak wayak we tahu. Dan satu lagi nak kata majak boleh apabila ada tunjuk ke dia. Ada qarinah menunjuk, tak apa. Kalau tak ada, tak boleh kata main-main. Aku nampak lembu duk berdapur hari ni, duk menanuk. Tak apalah qarinah haliyah, tak ada masalah situ. Yang menunjuk kata orang tak reti apa situ. Kita tahu. Sebab apa? Sebab ada qara'in. Dalil menunjuk daripada keadaan. Ulama dalam balarah misal aku nampak hari ni singa tu ketebah sedak hari ni. Apa panggil? Ada qara'in. Guna lafaz singa tapi ada qarinah. Okey, tak ada masalah. Kita tak ada ingkar tu. Hak biasanya tak ada dalil ni.
Dok ambil laisa kamislihi dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, dok gonyuh ayat lain tu. Hak tu tak leh. Tu ayat tu bukan mari nak menolakkan sifat Tuhan, bukan. We faham molek situ tu. Jangan dok lock lah situ tu. Nampak tu tak, kalau lock dia penuh. Jadi fuak-fuak Jahmiyah dia kata kan sifat ni sifat majak ya. Majak ni mana apa? Benar tak sungguh. Benar tak sungguh. Itu mana majak. Tak tu. Tu. Mu'tazilah, yalah juga. Pasal mana? Dia rengeh sikit. Nama ada tak apa. Sebab dia terlebat dengan dalil tarkib. Dalil tarkib ni iaitu dalil yang nak menunjuk di atas kata nak menyabitkan makhluk. Kata makhluk ni kena berjadi. Asal orang yang ikhtirak dalil tu naik mari tu dia nak buat kerja jadi molek lah. Supaya nak lawan pula siapa kata dunia ni Tuhan tak berjadi. Wari dalil tarkib untuk nak isbat kata alam ni Tuhan berjadi. Padahal pada zaman tu supaya dengan orang demik makan ubat dah hilang dah. Lepas tu ubat dah lebih lagi. Tuan kalau segar dah nak makan pula ubat tu. Jadilah mana? Mudarat ke manfaat? Mudarat. Ni pasal guna ubat tak kena ni. Dia kata ubat ni kan apa tak boleh nak makan? Makan. Saya tak situ. Ya lagu tu ya tak ada masalah apa kali. Dalil tu bila nak pakai? Apabila orang pakai dah sempurna dah, orang menyabit dah kata Allah ni Tuhan yang menjadi. Pak pelas apa tak ada mari jijak tanah air kita sini. Bawa apa dah pakai dalil tu pula? Tu panggil dalil tarkib. Insya-Allah kita akan masuk dengan cara pendetailan dalil tarkib ni gapo dia. Royak banyak kali dah, tetapi kena duk royak pula. Apa? Anak sekolah baru. Ya ustaz lagu tu kah? Ngajar kitab tu. Ngajar kitab tu. Ya kerja yang mengajar, kata. Tu baik hak ni orang lain pula masuk. Orang tak beranak nak hari, kata. Buat apa dia jadi bosan dengan ustaznya? Duk bosan dengan tok guru nak royak. Sebab apa? Generasi duk mari baru semua. Kalau nak murih kata guru, murih pada orang buka kedai nasi. Kan nak makan nasi acak tu lalu. Makan dah kata tahun dulu, apa tahun ni makan pula? Ada orang kecil lah tu. Tak ada apa. Ni nak oyak kata orang kita ni ya siapa situ kalau tak tahu. Ya Allah. Nampak tu tak? Tak tahu satu kak. Mu'tazilah lah mana? Mu'tazilah ni lah mana? Mu'tazilah ya tak ada dah pada Abbasiyah tu, tapi cara mikir ya terlecak ada lagi. Tu dia cara mikir tu takut. Terkadang ibu tak nampak tapi cara mikir tu. Orang putih kelik moh habis dah sekarang lah ni, tapi tinggal kesal duk negeri kita kan. Ya duk tinggal kesal di tempat orang Asia kita, dia tinggal kesal. Situ tempat kita kena tahu. Mu'tazilah kata nama ada boleh tapi sifat tak boleh, dia kata. Sebab apa? Sebab nama ni sedia kalah sekali dengan zat, dia kata. Ada apa sifat ni ia baru, dia kata. Tu tak boleh, dia kata. Lalu kaedah ni cengah dengan lurah Arabiah dia duk ngaji sendiri. Sebab tiap-tiap nama ni menunjuk di atas sifat. Dia tak boleh nak letak orang nama tu kalau tak bersifat dengan begitu. Tak boleh. Supaya kita nak istak daripada orang yang nak letakkan nama ni orang duk tidur, kata. Kalau dia tak tidur sungguh boleh kita tak imun. Tak boleh. Kaedah lurah Arabiah imtina, panggil tegah, tak boleh buat lah tu. Dia mengajar nahwu bihawa puak-puak ni. Puak mana? Puak Mu'tazilah ni. Tiba-tiba di sini dia langgar. Ni nak oyak kata tepat nak pakar sungguh, tak ada nak pakar, mengaji pasal lain ni pasal ni. Cengah boleh. Cengah boleh. Cengah ke apa? Cengah akan qawaid lughawi sendiri.
Dia tak baca, boleh tak kita nak kata hadza rajulun qari'un? Boleh tak? Tak boleh. Hadza rajulun naimun. Tak boleh. Hadza rajulun qa'imun. Kalau dia tak berdiri nak kata qa'imun, boleh tak? Tak boleh. Kia lagi hak lain-lain. Tuhan tak ada kali ilmu. Boleh nak kata dia alim? Tak boleh. Dia kata alim boleh. Bak lurah nu lagi tegah dalam masalah ni. Ni nak ayat puak-puak habis yang guna akal, habis yang tak kena lagu tu. Mengaji aling sungguh, tetapi tak pakai ilmu. Kau duk mengajar tu je duk kira lah deh. Bak saddu zara'i' begitu, bak gini, bak gitu, qawa'i' tu, qawa'i' ni. Apabila nak pakai semuanya langgar lagi perak. Ni orang yang kata mengaji tak beramal belah ni. Mu'tazilah salah. Tapi ada orang dak bawa. Orang dak buat. Bahaya tak weh. Menakwe lah. Ya pesing kata, lah ya pesing tu. Ya pesing dan lah orang panggil. Kok tu putar, kok tu putar, kok ni putar, kok tu putar, kok ni. Dalil ada tak? Ya tak main dengan dalil sebab tu. Sebab dia tak ada berapa mana hak tu. Tu dia. Faham tu tak? Adapun kita mazhab salah ni yang kita jalan mengikut hak Tuhan. Tak ada duk kira lazim tu, lazim ni, kira pada qawaid tu, qawaid ni yang cengahkan isi kandungan Quran dan hadis, kita tak kira. Tapi kalau qawaid hak yang bantukan Quran hadis, kita ambil tak tapal. Hak cengah tu. Nampak tu hak cengah tu. Kita tak pakai. Kalau hak tak cengah, mari nak bantu. Tak ada apa. Ya kita ngaji gapo ngajilah, tapi nak pada bantu Al-Quran wal hadis. Jangan membantah Al-Quran wal hadis. Jangan gua suara ya, takut silap faham. Hak ni bantu, hak ni bantah, lain-lain. Jauh langit warming dua tu. Tak gitu? Tu. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran. Tuhan kata anzalahu bi'ilmi. Tuhan waktu turunkan kitab dia nama Quran ni dengan ilmu dia. Maka kalimah ilmihi orang panggil idafah sifat kepada mausuf. Makna kata ini sifat Tuhan, itu zat Tuhan. Bukan idafatut tasyrif di sini. Ilmu ni salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna kata dia itu luar daripada zat Tuhan. Tak. Kalau idafatut tasyrif supaya baitullah, rumah bagi Allah. Hak tu idafatut tasyrif. Kita idafatkan rumah ni kepada Allah untuk kita nak memuliakan. Dalam Quran naqatullah, unta bagi Allah. Makna kata unta tu bukan sifat Tuhan. Ya makhluk Tuhan, tapi kita kena muliakan. Ayyamillah, hari-hari bagi Allah Ta'ala. Ayam tu bukan sifat Tuhan. Tu nak kita faham di situ. Cara idafat dalam ilmu lughah Arabiah kita duk mengaji belajar pun kita kena kena juga. Saya kata anzalahu bi'ilmihi. Waktu orang Quran itu dengan ilmu dia. Ilmu tu sifat dia. Sifat dia. Nampak tu tak? Qala ta'ala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Tak meliputi manusia itu daripada ilmu Tuhan. Ilmihi makna sifat dengan mausuf. Bukan makna kata idafat tasyrif di situ tu. Mu'tazilah tak weh. Di sini bukan idafat sungguh tapi bukan idafat at-tasyrif. Apa orang tanya dia? Ilmu Tuhan ni, Quran ni daripada ilmu Tuhan tak? Sebab tu Imam Ahmad tanya apa dia senyak tu. Apabila dia senyak, dia kata, Fok Tok Raja, kenapa tak Tok Guru seorang ni kafirmu dan kafir Fok kita? Dia cocok Raja. Apabila ahlu fasih hak ahlul ahwa ni, apabila tak ada hujah, dia cocok pemerintah. Bukan mana kata ulama ahli sunnati wal jamaah tidak ada hujah, tak. Mereka tak ada hujah, dia mau guna pemerintah untuk nak buatlah mana dengan Ahmad ni. Nak buatlah mana dengan Ahmad ni. Ahmad bin Hanbal pun kena, Ahmad bin Abi Halim pun kena. Dua-dua.
Nak buat kena. Ni nak oyak kata kita sebagai ahli sunnah kena baca tak sejarah. Kena reti qawaid. Kena jelas basirah di atas Alkitab wa Sunnah. Mengikut manhaj ulama salafus salih yang alimun, a'lam, wa ahkam, wa aslam. Ada 3 sifat sini. Cukup lekat. Hingga puak-puak belakang kamar dia ni pun kata fassa'idu man tamassaka bima kana alaihi salafus salih wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Bahagialah mereka yang pegang dengan jalan salafus salih dan menjauhkan rengkok orang kamar dia. Apa kita orang salah ada karya tak? Kita orang salah ni ada karya tak? Aduh. Bersanad tak? Bersanad. Nampak tu tak? Salah satu ibadahnya kita At-Tahawiyah. Alhamdulillah kita boleh ngaji. Tu 2 daripada ayat Quran. Suratul Nisa, suratul Al-Baqarah. Hadis Nabi SAW. Tak kalau kita duk minta istikharah dengan Allah Ta'ala, nak pilih satu perkara, nak satu perkara, kata saya satu perkara, istikharah. Ada doa di dalam apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada manusia ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, ya Ta'ala, aku minta istikharah dengan ilmu engkau. Tu dalil kata Nabi isbatkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan isbat bagi diri dia, Nabi isbat bagi dia, ulama salah pun isbat bagi diri Allah Ta'ala sifat ilmu. Siapa dia mukhalafah ni? Orang yang kata wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ikut jalan yang lain. Ikut jalan yang lain. Itu dah. Itulah makna ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu ilmu Tuhan. Kemudian kita tak nak jadi banyaklah sini ni. Banyak lagi. Banyak lagi dalam arti kata perkataan yang kita kena duk faham. Perkataan yang kita kena duk faham. InsyaAllah kita akan berhenti di sini dulu. Kita akan masuk mata yang ke-29. Wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala. Nampak itu? InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada pengajian kita hak seterusnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Pada malam ni, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita boleh fahamkan akidah salaf dengan cara jelas daripada apa huraian yang dikemukakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.